أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini dan mengkurniakan setiap hamba-hambanya nikmat mengikut kaedah yang telah Allah tentukan. Setiap orang memiliki nikmatnya masing-masing. Mudah-mudahan sepanjang nikmat yang telah pun kita rasai sehingga ke hari ini dapat kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bersyukur. Begitu juga bersalawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat dan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa khabar semuanya jemaah surau Al-Ulum dan khususnya jemaah muslim-muslimat dimanapun anda berada. Dimanapun kita berada pada hari ini, tanpa kita sedari bahawa bulan dalam Islam telah pun berubah. Dan hari ini kita telah masuk pada hari yang kedua ataupun malam yang kedua dalam bulan Rajab. Oleh kerananya, tajuk kita pada malam ini adalah Selamat Datang Bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Sehingga bulan Rajab menjadi satu bulan yang ditunggu-tunggukan dan dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Dan bahkan sebelum kenabian Nabi SAW sendiri, kebiasaan orang Arab Quraisy terlebih dahulu, mereka menghargai juga bila datang bulannya ini. Mereka menghargai dengan cara mereka. Namun ketika Islam datang, Islam hadir, baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk menghargai dengan cara yang dibenarkan oleh agama kita. Kerana Rajab adalah satu permulaan yang besar sebelum kita menantikan bulan di mana Allah mengganda-gandakan Syahrus Siyam. Rajab adalah awal di mana akan datangnya bulan yang mubarak, yakni Ramadan al-Mubarak. Sehingga bulan Rajab adalah bulan yang sangat kita tunggu-tunggu kehadirannya. Bahkan ketika bulan Rajab ini memiliki kelebihannya tersendiri, akhir daripadanya Rajab juga memiliki nama-nama. Selain daripada Rajab, ada disebutkan namanya adalah Al-Asab. Kenapa disebut Al-Asab? Yakni menitis. Gelaran ini diberikan kerana dalam bulan Rajab menitisnya rahmat-rahmat Allah ke seluruh alam semesta yang perlu direbut oleh kita sebagai umat yang hidup dan dibenarkan hidup pada bulan ini.
Sesiapa yang mengambil iktibar kebaikan, melakukan perkara-perkara baik di bulan Rajab, pergandaan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla akan berlimpah ruah. Dan begitu juga, sekiranya dalam bulan Rajab ini kita melakukan jenayah akhirat, maksiat merata tempat, tak sedar diri, dahlah dalam keadaan corona yang belum habis sampai ke hari ini, tergamak melakukan kemaksiatan di bulan Allah menitiskan rahmat di seluruh alam semesta, kerana maksiat yang kita buat di bulan yang barakah ini juga, azab yang bakal ditimpakan oleh Allah ke atas kita jauh lebih berat, tuan-tuan, puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di Rajab disebut juga dengan sebutan Al-Asab. Dan ada juga Rajab disebut dengan gelaran Al-Asam. Bermaksud tuli. Kenapa? Kerana dalam bulan ini diharamkan terjadinya hiruk pikuk dalam bentuk peperangan. Kerana bulan Rajab termasuk dalam 4 bulan yang haram. Oleh kerananya, bulan ini disebut tuli daripada perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara kezaliman, penindasan dan sebagainya. Sehingga sesiapa yang melakukan kezaliman dalam bulan Rajab yang sebagai erti kata lain adalah Al-Asam, yakni tuli, bermakna ia keluar daripada kaedah, ia melakukan jenayah, kejahatan, porak-porandakan keadaan umat. Oleh karenanya, ia akan menerima satu balasan yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Rajab juga sering dijuluki ataupun digelar dengan gelaran Rajam, yang bermaksud merejam syaitan yang terlaknat dari menghasut kita. Dan manfaatnya ketika kita mengawal dapat menghindarkan diri daripada hasutan syaitan bermula daripada bulan Rajab ini, insya-Allah ketika kita telah membiasakan, mempraktikkan kebaikan, ibadah-ibadah yang kita buat dalam bulan Rajab akan membantu kita untuk mudah seterusnya pada datangnya Ramadan nanti, kita dah terbiasa untuk mengawal diri dari perkara-perkara hasutan syaitan yang terlaknat. Oleh karenanya, tuan-tuan, puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab begitu sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Kemuliaannya terserlah juga ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 34, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang bermaksud, sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla terdapat 12 bulan, yang di mana dalam bulan tersebut telah ditetapkan di dalam kitab Allah Azza wa Jalla ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan yang haram. Nah, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan yang haram ini bermaksud adalah bulan yang suci, bulan yang mulia. Sehingga Allah mentionkan kepada kita di antara 4 bulan yang haram itu, dalam sabda Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari, disebutkan antara 4 yang disebutkan oleh Allah bulan haram, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Ini terus, ya, maksudnya setiap bulannya adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dekat bulannya. Namun setelah Muharram agak jauh sehingga sampailah kepada Rajab. Namun dari 3 bulan yang sama yang berdekatan dengan 1 bulan yang agak jauh selepas Muharram, Rajab istimewa.
Keistimewaannya terserlah seperti kita sebut tadi. Allah menyebutkan sendiri di dalam Al-Quran kemuliaan bulan Rajab itu. Oleh kerananya, tuan-tuan, puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita pastikan di dalam bulan Rajab ini kita sama-sama telah mengambil perkara-perkara yang baik. Kita telah berazam. Kalau yang berpuasa pada pagi, pada hari ini, tadi, Masya Allah, tahniah. Ataupun ketika seseorang belum lagi membayar puasa yang lepas, kita dah boleh start daripada bulan Rajab ini. Kerana permulaan bulan sebelum Ramadan, Rajab. Dan bahkan ada doa yang sangat terkenal, walaupun ia tidak disandarkan mana-mana, tetapi baik untuk kita agar doa yang kita panjatkan itu dapat diterima oleh Allah. Yang kita selalu dengar, Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab, berkati kami dalam bulan Rajab. Kerana wajar, seperti kita sebut tadi, Al-Asab, menitis rahmat, menitis keberkatan dalam bulan Rajab ini. Jadi oleh kerananya, bulan Rajab adalah bulan istimewa. Allah Azza wa Jalla sendiri juga menyebutkan keistimewaan di antara bulan-bulan yang 4. Allah beritahu Rajab salah satu di antaranya. Oleh karenanya, mari sama-sama kita berazam, kita letakkan pada tahap yang tertinggi untuk kita meletakkan bentuk-bentuk amal bermula daripada bulan Rajab. Sehingga tuan-tuan, puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang patut kita buat dalam bulan Rajab ketika kita mengetahui akan kelebihan bulan Rajab itu? Dia tiada amalan khusus yang perlu kita pening-peningkan kepala. Tidak perlu untuk kita berpayah-payah untuk memikirkan apa yang patut saya buat, amalan khusus apa. Ianya secara apa yang telah kita laksanakan sebelum ini. Amalan apa yang biasa kita buat, zikir, puasa, salat, membayar zakat ataupun sedekah. Lah, itu juga boleh menjadi satu amalan yang kita teruskan di dalam bulan yang barakah ini. Jadi kalau dalam bulan biasa, ya sebelum datang bulan Rajab ini, kita tak baca Quran, dah start pada hari ini, kenapa tidak kita mulakan dalam bulan Rajab sehingga dalam Ramadan nanti khatamnya boleh banyak. Tidaklah dalam Ramadan baru mula nak baca. Tapi Rajab ni kita dah mula baca, insya-Allah berterusan, kalau tak habis pun dalam Ramadan nanti boleh dihatamkan. Begitu juga dalam bulan Rajab ini, kalau kita belum pandai baca, kita cari guru, kita panggil seseorang yang boleh mengajarkan kita, supaya bulan Ramadan nanti kita dah bersedia untuk bertadarus bersama ahli keluarga kita ataupun jiran tetangga. Jika corona telah tiada, mungkin kita boleh buat berjemaah di masjid dan surau rindu kita. Tapi kita kena mulakan daripada hari ini. Kita kena mulakan daripada hari ini kerana Rajab telah hadir dan malam ni adalah malam yang kedua. Jangan dipandang sebelah mata. Jika amalan kita kata tiada khusus, tapi bukan bererti kita tidak boleh nak buat sesuatu. Kita buat apa yang biasa. Kalau belum, kita terus. Kalau belum, kita kena buat. Bila dah buat, kena diteruskan. Kalau biasa kita baca satu muka, kenapa pada bulan ini kita tidak boleh membaca dalam kelebihan yang tersendiri? Nah, puasa juga. Bagi sesiapa yang belum menyelesaikan puasanya, Ramadan yang lepas ada tertinggalan sebagainya, inilah masa untuk kita mengejar ketertinggalan itu. Nah, kenapa? Kerana bulan Rajab pintu permulaan sebelum datangnya bulan Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu kelebihan di dalam bulan Rajab. Amalan-amalan kita ikut pada kemampuan kita. Tahajud, kalau belum biasa, kita biasakan pada bulan ini bangun untuk bertahajud.
Kalau pada bulan biasa, kita sedekahnya biasa-biasa. Dalam bulan ni kita dah mula up sedikit untuk sampai pada Ramadan, dah pun terbiasa sedekahnya kita buat. Sehingga amalan yang biasa kita buat sebelum datang Rajab, pada bulan Rajab kita naikkan peringkat sedikit. InsyaAllah berterusan Ramadan akan dalam keadaan dah bersedia melakukan pencarian dan pemburuan ibadah di bulan Ramadan nanti. Dan terserlah juga kita lihat dalam bulan Rajab ini, kenapa ia menjadi istimewa? Kerana tahu kebanyakan kita telah memahaminya, dalam bulan Rajab terjadi peristiwa-peristiwa besar yang keseluruhan peristiwa itu menggambarkan siapa dan bagaimana kehidupan kita selepasnya. Bila kita lihat sejarah Rajab, terjadi satu peristiwa yang besar di mana baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat ujian yang sangat dahsyat, sehingga terjadi satu perjalanan Isra' dan Mi'raj, di mana perjalanan ini perjalanan yang memberikan satu kekuatan ruh dan jasad baginda sallallahu alaihi wasallam untuk semakin kuat melakukan perkara-perkara baik, meneruskan perkara-perkara baik walau dihujat seluruh dunia pada ketika itu sebelum mereka memahami apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara menjadi satu kewajiban ke atas kita ketika perjalanan Isra' Mi'raj memakan banyak yang perlu dikorbankan, perasaan dan sebagainya. Rajab menjadi satu titik permulaan ke atas kita yang masih belum lagi berubah, yang masih lagi mengeluh akan keperitan hidup. Mari bangun, mari bangkit. Kerana Rajab menjadi satu titik permulaan untuk kita mengenal lebih dalam dengan Tuhannya. Tuhan kita, kenal dengan Allah lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita belajar agama. Kerana dalam Isra' dan Mi'raj, Allah Azza wa Jalla perlihatkan ke atas baginda akan perilaku, akan perbuatan dan akibat daripada perbuatan-perbuatan yang dibuat oleh manusia ketika ia dapat mengawal dirinya, dapat melakukan kebaikan, akan memperolehi kebaikan yang dahsyat. Namun ketika ditunjukkan ke atas Nabi, ada yang disula, ada yang dipotong lidah, ada yang menghentam kepala. Kesemua itu perbuatan-perbuatan buruk yang bakal ditimpakan ke atas manusia dan diperlihatkan ketika perjalanan Isra' Mi'raj yang berlaku dalam bulan Rajab. Tuan-tuan, puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, persekitaran kita hari ini kita lihat bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana kondisi keluarga kita, bagaimana kondisi diri kita sendiri. Telahkah dapat mengawal kejahatan-kejahatan yang berlaku pada diri kita? Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam pernah juga mengajarkan doa untuk kita berlindung dari min syarri anfusina, berlindung daripada kejahatan diri kita. Kadang kejahatan orang lain nampak di mata kita. Mungkin kita boleh mengelaknya dengan pelbagai cara. Tapi jika kejahatan itu muncul dalam diri kita ketika kita tiada ilmu untuk mengawalnya, tiada agama yang dapat melihat keburukan-keburukan, perlu kita bermohon kepada Allah, perlu kita hadirkan diri kepada Allah lebih awal, yakni bulan Rajab, untuk memastikan diri kita menjadi insan yang dapat mengawal amal baik dan buruk ketika masih dibenarkan hidup di atas dunia ini. Perjalanan Isra' Mi'raj, semua orang pernah dengar bagaimana kaedah perjalanannya dan bagaimana dan apa yang dilihat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, keistimewaan Rajab terserlah. Dan Rajab itu mulia juga disebabkan baginda yang dibawa pada bulan itu.
Sesiapa yang tidak mengambil pengajaran, sesiapa yang tidak mendengar dan membaca perbaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, menjadi satu kerugian ke atas kita. Oleh kerana itu, mari sama-sama kita cuba mengambil perhatian dan mengambil ibrah di setiap perjalanan Isra' Mi'raj Nabi, kerana ada ilmu di dalamnya. Selain daripada perjalanan Isra' Mi'raj, Rajab menjadi satu bulan yang memiliki kelebihan tersendiri, kerana di bulan Rajab ini kita dapat lebih dekat dengan Allah ketika baginda ada Isra' Mi'rajnya untuk bertemu langsung dengan Allah. Namun di dalam perkara itu ada satu ibadah yang menjadi satu rukun yang kedua di dalam Islam kita. Siapa yang tidak salat, kuranglah rukunnya, kuranglah sempurna Islamnya, sehingga Rajab menjadi satu bulan yang lebih mulia juga dikarenakan kita menerima satu perintah salat atas bimbingan dan langsung diterima oleh Nabi melalui perjalanan yang begitu panjang yang disampaikan Allah langsung kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab, mari kita muhasabah diri. Kalau pada bulan biasa, puasa, solat kita biasa-biasa, mungkin ada yang dah solat ataupun bila dia solat, besok tak solat. Ada sahaja alasan-alasan yang mahu dikemukakan untuk menyelamatkan diri semata-mata kerana tidak mahu melakukannya. Padahal salat adalah hubungan antara diri kita dengan Tuhan yang begitu dekat dan hampir ketika kita sujud. Tuan-tuan, puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah buruk, alangkah hina ketika seseorang berjalan di atas dunia yang tidak memiliki kepala. Nak pergi sana tak tahu, nak pergi sini tak dapat fikir, kerana dalam tubuh badan salah adalah seumpama kepala dalam badan anggota kita. Dan dalam bulan Rajab salat diterima, kemuliaannya akan semakin baik. Oleh kerana itu juga dalam bulan Rajab ini juga pernah menjadi satu kebaikan ataupun keistimewaan, kerana dalam bulan Rajab terjadi satu peperangan yang besar dan kemenangan pada umat Islam, melambangkan di mana kekuasaan Islam telah sampai ke kemuncak. Perang Tabuk ketika itu dimenangi oleh umat Islam kerana memiliki kekuatan tersendiri dengan bala tentera 30,000 dan sebagainya. Dan di dalam bulan Rajab Islam telah berkembang dengan laju dan Islam telah diterima oleh seluruh umat ketika itu. Oleh kerana itu, mari sama-sama tuan-tuan yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Rajab kita tidak melihat daripada hadis-hadis yang lemah ataupun palsu, tapi kita yakin, kita pasti Rajab bulan yang mulia. Kerana itu telah dimaktubkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 yang menyebutkan dalam bulan ini adalah 4 bulan yang haram yang Allah sebut memiliki kemuliaannya tersendiri. Dalam hadis yang sahih menyebutkan, kita telah katakan tadi, adalah menjadi satu kewajiban ke atas kita untuk menghormati, menghargai bulan ini, jauh daripada perang sana sini, hilangkan sengketa di antara kita, perbanyakkan berzikir, minta ampun kepada Allah jika kita belum lagi mengurang-urangi maksiat. Kita kena pastikan diri kita dalam keadaan yang semakin turun punya grafik keburukan kita. Hari ini kita akan disibukkan dengan keadaan-keadaan kejahatan-kejahatan, ataupun kita sedang menanti grafik itu turun daripada penyakit-penyakit yang sekarang sedang melanda negara ini. Kita nak
kalau boleh grafik itu turun, yakni pesakit-pesakit corona. Begitu juga kalau boleh dalam bulan ni kejahatan kita terus menjunam, terus menitis hingga ke bawah, sehingga kejahatan pada diri kita semakin berkurangan. Matlamat Rajab yang dihadirkan oleh Allah ke atas kita betul-betul mendapat kebaikan seperti mana harapan kita. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkati kami dalam bulan Rajab. Wajar dan patutkah kita mendapat keberkatan kalau mulut kata minta barakat, tapi amal, tapi diri menjurus kepada kemaksiatan, menjurus kepada kemurkaan? Mana wajarnya kita dapat barakat? Tapi jika mulut minta barakat, dalam amal membentuk perbuatan-perbuatan untuk mengundang keberkatan, insya-Allah Rajab yang kita kata selamat datang wahai Rajab, betul-betullah dia akan memberikan, membuka selebar-lebarnya keberkatan itu ke atas kita kerana kita menghargainya ketika ia hadir ke pangkuan kita. Ramai yang meminta untuk dapat menghadirkan diri pada bulan Rajab, tapi ramai yang telah Allah tarik. Kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam bulan Rajab. Mudah-mudahan bulan Rajab yang kita harap mendapat keberkatan, diperolehi oleh kita keberkatan itu, dan keburukan-keburukan yang ada di dalamnya, dalam diri kita, kita kurang-kurangkan. insya-Allah dalam datangnya Ramadan nanti kita telah sedia untuk menjadi insan yang melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Demikian sahaja tuan-tuan perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa kebaikan ke atas kita semua dan kita sama-sama mengambil perhatian, menghargai Ramadan, menghargai Rajab, menghargai Sya'ban ketika kita telah bersedia untuk menjadi yang lebih baik dengan tidak mengambil perkara-perkara yang tidak ada berkaitan dengan Nabi dan agama kita. Kita jauhkan diri daripada kemaksiatan, insya-Allah hidup kita semakin berkat dan Rajab betul-betul menghadirkan keberkatan tersendiri pada diri kita dan ahli keluarga kita. Selamat menyambut bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berkati hidup kita dan Rajab yang diberikan kesempatan ke atas kita memberi kebaikan kepada diri dan keluarga serta dunia ini. Mudah-mudahan demikian sahaja yang benar semua daripada Allah, yang lemah atas diri saya sendiri. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.